Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Pada hari ini kita sambung kalau kitab Jawi pada muka surat yang ke-9. 7 baris daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kedua, wajib kita tiap-tiap orang mukallaf percaya beriman dan i'tiqad berpegang teguh di dalam hati, jazam di dalam hati. Mesti bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam. Jadi yang pertama telah kita bincang, Allah Ta'ala itu wajib al-wujud. Zat yang pasti ada, mesti ada. Kemudian ada Allah Ta'ala tidak seperti adanya kita. Kerana adanya kita apapun adanya Allah Ta'ala itu bukan baharu. Yang dinamakan khidam. Sedia yakni bukan baharu seperti kita. Kedua, wajib kita mukallaf i'tiqad, percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam. Artinya, arti qidam itu sedia. Iaitu tidak ada permulaan bagi adanya ada Allah Ta'ala itu. Baik. Jadi wajib kita i'tiqad, wajib kita beriman, itu sedia. Sedia tu dengan maksud tidak ada permulaan. Adapun kita makhluk ni baharu ada permulaan. Contoh, kelas kita mula pukul 9. Ada mula. Kita ni dilahirkan oleh ibu kita tahun sekian. Ada tahun 80-an, ada tahun 70-an, 60-an, ada 50-an, ada tahun 40-an. Kita ada permulaan. Itu maknanya baharu. Subhanallah, Allah Ta'ala itu bukan baharu. Apabila bukan baharu, maka tetap mesti Allah Ta'ala bersifat dengan khidam. Khidam maksudnya sedia. Artinya sedia. Sedia tu dengan makna, dengan maksud tidak ada permulaan. Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan seperti makhluk ni. Tidak ada permulaan. Ataupun ada Allah Ta'ala itu tidak terdahulu oleh tiada. Kita makhluk mula-mula tak ada. Kemudian baru ada. Allah Ta'ala bukan macam tu. Kita makhluk ni mula-mula tak ada. Kemudian baru kita ada. Satu. Yang kedua, kita makhluk ni ada permulaan. Jadi Allah Ta'ala subhanallah tidak ada permulaan. Dan Allah Ta'ala tidak seperti kita, mula-mula tak ada, baru ada. Bukan seperti makhluk. Itu maksudnya sedia. Dan wajib kita tiap-tiap orang mukallaf percaya, yakni i'tiqad beriman. Dan i'tiqad berpegang teguh dalam hati kita, kita ikat keyakinan itu betul-betul dalam hati kita, jazam dengan yakin. Sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan qidam, iaitu baharu. Subhanallah, Allah Ta'ala bukan baharu. Allah Ta'ala tidak baharu seperti kita. Apabila sebut baharu, maka mula-mula tak ada, baru ada. Dan ada permulaan. Subhanallah,
Allah Ta'ala bukan baharu. Artinya erti baharu ada permulaan bagi adanya ada itu perkara yang baharu. Allah Ta'ala tidak baharu. Allah Ta'ala bukan baharu. Allah Ta'ala tetap bersifat dengan sedia, bukan baharu. Baik. Maka sedia inilah, kita masuk sedikit ilmu tambahan, dia ada beberapa jenis khidam. Yang pertama, khidam Allah yang dinamakan khidam zati. Ataupun namanya khidam zamani. Apa dia khidam zati? Khidam yang jenis sifat ketuhanan. Yang tidak ada permulaan. Yang tidak dijadikan oleh sesiapa. Itu maknanya khidam zati ataupun khidam hakiki. Sifat Allah Ta'ala yang maha termulia itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang panggil khidam zamani. Sedia dengan maksud lama. Hak ni makhluk. Kita bukan bincang. Khidam zamani ni nisbah kepada makhluk. Kita, macam mana kita kata sedia? Contoh. Kita kata, pokok depan rumah ni memang daripada sedia dah. Duduk di depan tu. Daripada mula-mula saya main beli tanah ni, sampailah hari ni, sedia di situ. Itu orang panggil sedia zamani dengan maksud lama. Iaitu nisbah kepada makhluk. Sedia zamani, khidam zamani ni, kita tak kehendaki, kita tak bincang di pembahasan di sifat ketuhanan. Ataupun yang ketiga, orang panggil khidam idafi. Nisbah. Kita ni gabungkan di antara, bandingkan di antara ayah dengan anak, maka ayah terlebih sedia, terlebih dahulu daripada anak. Ayah dulu, lepas tu anak. Ayah tu ada dulu. Kemudian baru anak dilahirkan, anak tu baru ada. Maka orang panggil ayah terlebih sedia, terlebih dahulu daripada anak. Maka itu pun tidak dikehendaki pada perbicaraan bab ketuhanan. Khidam zamani lama. Sedia dengan maksud lama. Khidam idafi dinisbahkan ayah dengan anak. Ayah terlebih dahulu daripada anak. Itu idafi. Maka kedua-dua ini, khidam zamani dan khidam idafi, tidak dikehendaki pada perbicaraan sifat ketuhanan. Yang kita nak bahas di sini, iaitulah khidam hakiki. Khidam Allah yang zati, khidam Allah yang hakiki, iaitulah tidak ada permulaan. Allah Ta'ala itu tidak baharu. Baik. Tahu mana kata Allah Ta'ala sedia? Tanda, ini kena dalil. Kita tak boleh taklid. Kalau kita belajar hafal saja, Allahu wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamu qadiran. Maknanya kalau dia tak tahu dalil, tak lepas tanggungjawab fardu ain. Allah Ta'ala ada tak? Ada. Betul ke? Sungguhlah. Mana dalil? Tak tahu. Allah Ta'ala sedia tak? Sedia. Qidam. Mana dalil? Tak tahu. Maka namanya masih tidak lepas di dalam tuntutan ilmu fardu ain. Maknanya tak lepas lah. Lepas tu nak bagi lepas tuntutan fardu ain, tanggungjawab kita buat macam mana? Kena belajar sifat Allah, kena tahu dalil. Pasal apa kena tahu dalil? Supaya keluarkan diri kita daripada taklid. Apa dia taklid? Iman ikut orang. Iman taklid ni, khilaf ulama. Setengah pendapat yang muktamad, berdosa. Fasik, berdosa. Pasal apa berdosa? Tengok. Allah Ta'ala suruh kita solat. Kalau tak solat, berdosa. Aqimus solah.
tunai olehmu akan sembahyang. Kalau tak solat, berdosa. Begitu juga belajar kenal Allah. Allah Ta'ala suruh, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita tak belajar untuk kenal Allah, berdosa. Kenal itu dia kena ada 3 syarat. Al-jazmu, ma'rifah, kenal tu. Yakni, kenal itu, al-jazmu, kena jazam yakin teguh. Mutabbiqu lil haqqi, syarat yang kedua, apa yang kita yakin betul dengan perkara yang sebenar. Syarat yang ketiga, an dalilin, perlu kita ni tahu dalil, baru nama ma'rifah. Allah Ta'ala suruh kita kenal, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Lepas tu, kenal itu macam mana? Ma'rifah, mengenal itu yakni, yakni al-jazmu, kena yakin, yang pertama. Yang kedua, apa yang kita yakin, mutabbiqu lil haqqi, sebenar dengan perkara yang sebenar. An dalilin, syarat yang ketiga perlu tahu dalil, baru nama ma'rifah. Kalau tak ada dalil, belum nama ma'rifah. Kalau tak nama ma'rifah, kita ni dalam berdosa. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi kita kena belajar sifat Allah Ta'ala. Kena belajar dalil. Baik. Tanda, yakni tanda kepada bukti. Kepada sedianya Allah tu. Dan dalil. Yang menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat seperti yang tersebut. Kita tak pernah lihat Allah Ta'ala. Tapi kita yakin Allah ada. Pasal apa? Walaupun tak pernah tengok, tapi bukti dalil ada. Macam mana? Contohnya. Kita duduk di kawasan jauh lah. Seumpamanya kita duduk di Alostak, berlaku kebakaran yang besar di Penang. Asap naik tinggi. Sebab kebakaran tu besar. Walaupun kita duduk jauh, walaupun kita tak nampak api, tetapi kita yakin mesti ada kebakaran di sana. Pasal apa? Kerana walaupun kita tak nampak api, tetapi dalil yang menunjuk, iaitulah asap yang menunjukkan, dalil itu yang menunjukkan ada madlulnya. Madlul iaitulah tuan. Yang dalil menunjuk itu. Allah Ta'ala kita tak lihat. Tapi kita yakin ada. Sebab apa? Ada bukti. Ada dalil. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kita fikir. Memang makhluk ni tak boleh ada sendiri. Tak boleh jadi sendiri. Salah kefahaman. Boleh jadi salah akidah. Kalau kita kata alam ni jadi sendiri. Yang dinamakan semula jadi. Salah. Allah buat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kita ni Allah buat. Kita ni Allah buat. Bukan semula jadi. Bukan semula jadi. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita. Kita fikir banyak dalil-dalil, banyak bukti-bukti yang mana kita ni tak mampu untuk menjadikan diri kita sendiri, melainkan Allah Ta'ala lah yang menjadikan. Contoh lagu mana? Kita tanam buah rambutan. 10 biji kita semai. Kalau semula jadi 10-10 tumbuh. Ni tak. Terkadangnya 3 tumbuh. 7 lagi tak. Terkadangnya 7 tumbuh. 3 lagi tak. Apa yang kita nak, bukan semua jadi. Apa yang kita tak mau, terkadangnya jadi. Ini yang dikatakan, bukan semula jadi. Allah Ta'ala yang menjadikan. Macam tu. Kalau semula jadi, contohnya, semua ni akan mati ketika tua. Tak. Ada yang mati ketika bayi. Ada yang mati ketika kanak-kanak. Ada yang mati ketika pemuda.
Ada yang mati ketika di usia yang banyak. Gitu. Maknanya Allah yang menjadikan. Bukan semula jadi. Kemudian kita wajib beriman Allah Ta'ala itu sedia. Tahu mana bukti dia, mana dalil dia. Dalil Allah Ta'ala bersifat seperti yang tersebut mesti sedia, bukan baru. Firman Allah Ta'ala, huwal awal, huwal akhir. Huwal awal, wal akhir. Huwa, dan dialah Allah Ta'ala. Al-awwal. Iaitulah yang bersifat dengan sedia. Sebelum daripada ada makhluk, Allah Ta'ala telah ada. Yang bersifat dengan qidam. Sedia. Tak dijadikan oleh sesiapa. Wal akhir. Dan dialah Allah Ta'ala itu yang akhir. Yakni setelah daripada makhluk ini binasa sekalipun, Allah Ta'ala tetap wujud. Allah Ta'ala tetap ada. Tidak binasa. Artinya dialah Allah Ta'ala yang awal, dengan maksud yang tidak ada permulaan, yakni sebelum daripada ada makhluk, Allah Ta'ala telah ada. Bukan baru. Dan dialah Allah yang maha termulia yang akhir, yang tidak ada kesudahan. Walaupun setelah makhluk ni binasa, Allah Ta'ala tetap kekal. Inilah Rabb, inilah Ilah, inilah Tuhan kita yang bersifat dengan kesempurnaan. Tidak ada satu makhluk yang bersifat dengan khidam melainkan Allah. Ini Tuhan yang sebenar. La ilaha illallah. Tidak ada jenis Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah sahaja yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Pasal apa? Hak lain semua baharu. Nabi Isa baharu. Tok Kong baharu. Matahari baharu. Pokok baharu. Jadi yang sedia hanyalah Allah. Itulah wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa. Tak banyaklah. Satu je. Asa. Tidak berbilang-bilang. Kerana yang bersifat dengan sedia itu hanyalah Allah sahaja. Yang lain semuanya baharu. Nabi Isa baru. Matahari baru. Pokok baru. Tokong baru. Baharu. Yang sedia semata-mata Allah Ta'ala yang maha termulia itu. Atau tanda, yakni bukti ataupun dalilnya yang menunjukkan kata Allah Ta'ala itu sedia bukan baharu. Iaitulah ada alam ini. Dengan maksud berubahnya alam ini. Daripada tak ada kepada ada. Daripada siang kepada malam. Malam kepada siang. Daripada kita ni berubah pelbagai-bagai perubahan. Maksudnya Allah yang mengubah. Allah yang menjadikan daripada tak ada kepada ada. Daripada sehat kepada sakit. Sakit kepada sehat. Semuanya Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini. Maka Allah Ta'ala yang buat alam makhluk ni mestilah sempurna. Di antara sifat kesempurnaan, sedia tidak baharu. Kalau baharu macam kita. Kalau Allah Ta'ala baharu, sekiranya Allah baharu, maka tentulah macam makhluk. Seperti makhluk. Sekiranya Allah baharu, maka seperti makhluk. Kalau Allah Ta'ala baharu seperti makhluk, maka penuh makhluk ini dengan sifat kelemahan. Kalau Allah Ta'ala baharu, tentu lemah. Kalau lemah, alam ini tidak ada. Maka mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu baharu. Kerana apa? Kerana alam ini ada, membuktikan Allah Ta'ala itu menjadikan alam ini. Maka tentulah Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan.
Di antaranya qidam, iaitulah sedia, bukan baharu. Kerana baharu ini orang panggil sifat kekurangan. Kita ni kurang, baharu ni kurang. Penuh dengan naqais, kekurangan. Pasal apa kata baharu ni penuh dengan kekurangan? Apa yang kita nak bukan semua dapat. Apa yang kita tak nak kadang-kadang terjadi kepada kita. Dan apa yang kita buat bukan semuanya jadi. Maka kita baharu ni penuh dengan kekurangan. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak baharu. Allah Ta'ala bukan baharu seperti kita. Adanya Allah sedia, tidak ada permulaan, yakni tidak diciptakan oleh sesiapa pun. Ini i'tiqad kita, Allah Ta'ala itu wajib, mesti bersifat dengan sedia, bukannya baharu. Habis. Ketiga, daripada sifat Allah Ta'ala yang wajib kita pelajari dan wajib kita beriman, kerana sifat ini disebut dalam Al-Quran. Ulama pilih sifat-sifat yang kita kena belajar ni semua nasnya, dalilnya dalam Al-Quran. Wujud ayat Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Qidam, dalil ayat Quran, huwal awwalun wal akhir. Begitu juga baqa, ada dalil Al-Quran. Mukhalafah, ada dalil Al-Quran. Qiyamuhu binafsih, ada dalil Quran. Wahdaniyah, ada dalil Quran. Seterusnya sifat-sifat yang lain yang wajib kita pelajari, yang dipilih oleh ulama, yang ditulis oleh ulama, semuanya sifat Allah Ta'ala itu berdasarkan kepada nas-nas, dalil-dalil Al-Quran. Habis. Ketiga, baik. Apa kita bincang? Khidam, iaitulah sedia. Sedia dengan maksud tidak baharu. Tidak ada permulaan. Dalilnya, iaitulah dua. Yang pertama ayat Al-Quran. Huwal awwalun wal akhir. Huwal awwal wal akhir. Dialah Allah Ta'ala yang sedia dan kekal. Kemudian kita fikir, mana bukti kata Allah sedia tak baharu? Iaitulah adanya alam, berubahnya alam. Allah yang menjadikan. Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ni. Maka Allah Ta'ala itu mesti sedia. Kalau baharu, tentulah alam ni tak ada. Kerana baharu ni lemah. Maka mesti Allah Ta'ala tidak baharu seperti kita. Apabila tidak baharu, tentulah Allah Ta'ala itu sedia. Habis. Itu dalil, itu bukti. Ketiga, daripada sifat Allah yang wajib dipelajari. Wajib kita, tiap-tiap orang mukallaf, percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang teguh dalam hati, bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Artinya, arti baqa itu kekal. Baik. Allah Ta'ala mesti kekal. Iaitu kekal tu tidak ada kesudahan, yakni tidak binasa. Bagi adanya Allah pada sedia kala dan pada sentiasa, Allah Ta'ala tetap bersifat dengan kekal. Sejak daripada azali sampailah bila-bila, Allah Ta'ala mesti bersifat dengan baqa, kekal. Maksud kekal tu dengan maksud iaitu tidak ada kesudahan, tidak ada binasa. Tak binasa. Kekal dengan maksud tak binasa dan tak ada kesudahan. Adapun kita ni semuanya ada kesudahan.
Kuliah mula pukul 10, sudah berhentinya pukul 10. Mula pukul 9, habis pukul 10. Sudah. Kesudahannya pukul 10. Orang ni lahir pada tahun 70-an. Umpamanya. Maka sampai bila dia hidup? Sampai tahun 2022. Maka habislah tempoh kesudahan hidupnya. Ada kesudahan. Itu makhluk. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala tidak ada pengakhiran. Allah Ta'ala tidak binasa. Itulah yang dinamakan baqa', iaitulah kekal. Allah Ta'ala kekal. Tidak binasa. Tidak ada pengakhiran. Tidak ada kesudahan. Itu wajib kita beriman. Baik. Jadi baqa' ni dia ada beberapa jenis. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab akidah, benda-benda makhluk yang dikekalkan oleh Allah di antaranya syurga itu kekal. Neraka itu kekal. Sirat, mizan, ajbuz zanam, ruh kekal. Kalaulah macam tu sama tak kekal Allah dengan kekalnya syurga, neraka, sirat, mizan? Sirat, mizan, syurga, neraka itu kekal. Allah Ta'ala kekal. Adakah sama? Maka jawapannya tidak sama. Pasal apa tidak sama? Kerana kekal Allah baqa' yang dinamakan baqa' hakiki. Baqa' yang zati, iaitu kekal sifat ketuhanan yang tidak dikuasai, yang tidak diperintah oleh sesiapa. Adapun syurga, neraka, sirat, mizan, ajbuz zanab dan yang lain-lain lagi kekal, itu namanya baqa' aridi. Iaitu kekal syurga, neraka, sirat dan seumpamanya ni kekal dengan sebab Allah Ta'ala lah yang mengkendaki dan Allah lah yang menguasai syurga, neraka itu supaya ia kekal. Di dalam pemerintahan Allah Ta'ala. Adapun Allah Ta'ala kekal tidak di bawah pemerintahan sesiapa. Itu beza. Syurga, neraka tu baharu. Allah nak, Allah perintah, Allah Ta'ala kuasai benda tu supaya kekal. Jadi tak sama. Jadi yang kita bincang Allah kekal. Iaitu tidak binasa, tidak ada kesudahan. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Tidak sama sekali. Mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Lawan kekal iaitu mustahil binasa. Lawannya, lawan kekal iaitu lawan kekal itu binasa. Mustahil. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak sama sekali. Mustahil. Tak masuk pada akal. Mustahil. Tak logik. Mustahil di atas Allah bersifat dengan lawannya, lawan kekal, iaitu lawan bagi sifat kekal, iaitulah binasa. Mustahil Allah binasa. Mesti kekal. Mustahil binasa. Artinya, arti binasa. Hilang adanya. Itu orang panggil binasa. Macam kita. Mula-mula hidup. Lepas tu mati. Itu. Baik. Kita ni ada. Kemudian binasa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati. Kita ni ada lah ni.
dan akan semuanya binasa. Itu makhluk. Subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak binasa seperti kita. Allah Ta'ala itu ada, sedia dan kekal. Allah Ta'ala ada, sedia dan kekal. 3 sifat ni tak ada kepada orang lain, melainkan hanya pada Allah Ta'ala sahaja, Tuhan kita yang sebenar. Alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita, bertuhankan kepada Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Nah, yang lain hanyalah dakwaan sahaja. Pada hakikat tidak bersifat dengan ketuhanan. Yang bersifat dengan ketuhanan mestilah sedia dan kekal. Mestilah bersifat dengan khidam dan baqa. Sedia dan kekal. Baik. Jadi wajib kita yakin Allah Ta'ala itu sedia. Allah Ta'ala itu kekal, baqa, kekal. Dengan maksud tidak nasa, tidak ada kesudahan, tidak ada pengakhiran. Allah Ta'ala itu tetap dan mesti bersifat dengan kekal. Kekal sifat Allah Ta'ala dan apa yang berkait dengan Allah, semuanya kekal. Nah, kita tak. Kita tak kekal. Nah. La ni kita dalam majlis kuliah. Sat lagi tamat. Maka tempoh kita. Sekarang kita hidup. Maka kita akan meninggal. Habis tempoh hidup kita. Dulu kita muda. Habis zaman muda. Hilang daripada kita. Maksudnya semua yang ada pada kita tidak kekal. Adapun Allah pagi ni banyak panggilan daripada adik-beradik, daripada ustaz, ada macam-macam. Alhamdulillah tak putih orang panggil siaran kita. Saya terpaksa tolak dulu panggilan, saat lagi baru jawab balik. Terkadangnya dia putih. Tapi alhamdulillah hari ni nampaknya dia tak putih lah, alhamdulillah. Baik. Jadi kadang-kadang apabila putih itu dia kena masuk balik. Kadang-kadang dia jadi makan masa. Nak masuk, nak bagi ada suara balik, jadi lambat. Alhamdulillah hari ni tak putih. Dalil atas yang demikian itu, Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu kekal. Dalil atas yang demikian itu kekal Allah, tidak binasa. Firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Dalil Allah Ta'ala kekal tidak binasa, iaitulah firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa, dan kekallah. Ini orang panggil sifat baqa. Bukan ulama reka. Bukan ulama saja-saja tulis. Bukan ulama saja-saja nak kata wajib belajar sifat Allah Ta'ala ni. Yang 20 ni. Bukan. Kerana mereka berkata dengan hujah dan dalil. Mereka berkata dengan panduan yang ada di dalam agama Islam. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Dalil kepada Allah kekal, iaitulah ayat Quran. Yang menunjukkan Allah Ta'ala kekal itu, dalil buktinya iaitu ayat Al-Quran. Wa yabqa, dan kekallah wajhu diri Rabb. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Dan kekallah diri Tuhan yang mempunyai sifat kebesaran, jalal, kebesaran, wal ikram, iaitulah sifat kemuliaan. Maksudnya Allah Ta'ala itu kekal,
tidak binasa sekali-kali. Inilah Tuhan yang sebenar. Apabila Nabi Ibrahim tafakkur, fikir tentang ketuhanan. Dia tengok bulan, adakah hak ni Tuhan? Tak. Pasal bulan ni, dia habis. Mai siang, hilanglah. Tak nampaklah bulan. Dia tengok matahari pula. Adakah ini Tuhan? Kemudian habis siang, tenggelam jadi malam. Hilang matahari. Ini semuanya bukan Tuhan. Kerana Allah Ta'ala bagi kepada dia, Allah Ta'ala itu sedia dan kekal, tidak binasa. Gitu. Nah, Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa. Inilah Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang sebenar. Habis. Baik. Atau dalilnya, dalil Allah kekal tidak binasa tu, iaitulah baharu alam ini. Dengan maksud baharu alam, berubah alam ni. Daripada tak ada kepada ada, daripada siang kepada malam. Kita daripada bayi kepada kanak-kanak, kanak-kanak kepada dewasa, dewasa kepada keadaan sekarang kita sekarang ni. Allah Ta'ala yang ubah kita. Ada yang mati kecil, ada yang mati ketika besar. Itu maksudnya Allah Ta'ala yang memerintah kita. Maka Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan kekal. Barulah sempurna. Kalau binasa, macam makhluk. Kalau binasa, sekiranya Allah binasa, maka lemah seperti makhluk. Kalau binasa lemah, maka sudah tentu tidak ada alam. Maka sekarang alam telah ada. Dengan dalil musyahadah kita lihat. Apabila alam ini ada, wajib kita beriman. Allah itu tetap bersifat dengan kekal. Tidak binasa. Satu. Kemudian kita fikir pula. Kita ni ada Allah buat ni. Maka apabila kita baru ni Allah buat. Dan kita sampai masa Allah binasakan kita. Kerana Allah buat kita dan Allah Ta'ala binasakan kita. Sedangkan Allah sedia. Tak ada orang buat. Maka siapakah nak membinasakan Allah? Sudah tentu tidak. Maka tentu Allah Ta'ala itu tidak binasa. Maka kesimpulan kita pada hari ini, kita duk bincang dua sifat. Yang pertama qidam. Qidam artinya sedia. Sedia dengan maksud tidak baharu. Dalil ayat Quran, huwal awwal wal akhir. Nah. Kemudian, kita yakin Allah Ta'ala itu kekal. Kerana Allah Ta'ala itu sedia, tak ada orang buat, maka sudah tentu Allah kekal. Dalil ayat Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baik, menjadi kemuskilan. Macam mana ni? Kami bukan ingat ayat Al-Quran. Adakah lepas tanggungjawab kalau kami tak ingat ayat Al-Quran? Jawabnya, tak apa. Dengan syarat kita yakin Allah sedia. Dalil buktinya, iaitulah alam ni. Kerana mesti Allah sedia. Kalau baru tentu alam ni tak ada. Kita yakin betul-betul dia tu. Lepas dah fardu ain. Okey dah. Allah kekal. Ayat Al-Quran kita tak ingat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita tak ingat. Contoh. Adakah lepas tanggungjawab kita mengenal Allah Ta'ala? Tak apa. Kalau kita yakin betul-betul. Kerana Allah Ta'ala itu kekal. Iaitulah adanya alam. Mesti Allah kekal. Kerana Allah Ta'ala itu sempurna. Kalaulah Allah Ta'ala binasa, maka baharu. Kalau baharu, tentu alam ni tak ada. Kita yakin Allah Ta'ala itu kekal kerana perubahan alam ini. Tak apa dah. Maknanya nak kepada yakin. Dalil tu supaya nak kepada yakin. Bukan suruh hafal. Tapi kalau ingat, lagi bagus lah. Kalau ingat, lagi bagus.
Tapi kalau tak ingat tak apa. Yang penting kita tu yakin. Iman ni nak kepada yakin. Tu je. Allah ada, kita yakin. Kerana Allah lah yang menjadikan alam ni. Kalau tak ada alam ni. Mesti Allah ada. Allah Ta'ala sedia. Bukan baharu. Kerana adanya alam. Kalau Allah Ta'ala baharu, tentu tidak ada alam. Kita yakin macam tu. Allah kekal. Kerana adanya alam. Kalau Allah Ta'ala baharu, lemah. Kalau lemah, tentu alam tidak ada. Maka adanya alam membuktikan Allah Ta'ala itu kekal. Tidak binasa. Kita yakin macam tu, insya-Allah. Lepas tanggungjawab kita. Lepas tanggungjawab kita. Apabila kita mengetahui dalil dan mendirikan dalil itu supaya meneguhkan hati, supaya meneguhkan iman kita dengan apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Jadi kita dah bincang 3 sifat. Allah mesti ada, mesti sedia, bukan baharu, dan mesti kekal, tidak binasa sekali-kali. Inilah Allah Ta'ala, Tuhan kita yang sebenar. Sempurna. Bersifat dengan sifat kamalat. Kesempurnaan. Tidak ada kekurangan. Habis itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerana Allah Ta'ala memberi kepada kita keimanan. Dalil kepada Allah Ta'ala kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekallah zat, iaitu diri Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Atau dalilnya, dalil Allah kekal tidak binasa. Baharunya alam, iaitu berubahnya alam ini. Kalau binasa, tentu lemah. Kalau lemah, tentu alam ni tidak ada. Maka alam ni ada dengan dalil musyahadah kita melihat. Maka wajib kita yakin Allah Ta'ala itu tidak binasa sekali-kali. Ini sekurang-kurang dalil. Daur, mustahil, tasasul, mustahil. Allah Ta'ala itu ada orang buat dia. Mustahil. Subhanallah. Allah Ta'ala tidak ada yang menjadikan. Allah Ta'ala tidak ada yang membuatnya. Lagi akan datang, kita bincang pada bab qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala itu ada, tidak ada yang menjadikan. Tak ada orang yang buat Allah Ta'ala itu. Maka kita pegang betul-betul Allah Ta'ala ada berdasarkan dalil. Allah sedia berdasarkan dalil. Allah kekal berdasarkan kepada dalil yang telah kita bincang. Maka kita peganglah betul-betul. Dan kita minta Allah Ta'ala teguhkan iman kita. Sehinggalah kita ni bertemu dengan Allah dalam keadaan iman. Gitu. Jadi saya rasa setakat ni dulu. Mohon maaf kerana berhenti awal pada hari ini. Kerana banyak panggilan. Urusan-urusan yang nak diselesaikan. Hari ini saya ada mesyuarat keluarga di Pendang. Kemudian ni ustaz pula daripada Sik telefon dan seumpamanya. Kalau nak baca juga pun panjang muka surat sebelah tu, mukhalafah lagi panjang. Jadi kalau nak sampai pukul 10 tu tak habis juga. Jadi eloknya kita berhenti. Kita berhenti di sini. Maka kesimpulan kita hari ini, kita bincang bab qidam dan baqa'. Qidam Allah sedia, baqa' Allah kekal. Mana bukti Allah sedia? Quran tadi, huwal awwal huwal akhir. Bukti kata Allah Ta'ala kekal. Wa yabqa wajhu rabbika zul jala liwal ikram. Dan dalilnya Allah Ta'ala itu sedia, iaitulah adanya alam, berubahnya alam. Tentu Allah sedia, tidak baharu. Kalau baharu, alam ni tidak ada, kerana baharu ni lemah. Kalau kita ni lemah. Nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh. Kalau Allah Ta'ala baharu macam kita, tentu tidak ada alam. Allah kekal, tidak binasa. Kerana
Allah Ta'ala itu tidak ada yang menjadikan. Maka sudah tentu Allah kekal kerana tidak ada yang membinasakan Allah. Itu di antara dalil yang kita fikir menyokong hujah Al-Quran. Al-Quran tu hujah yang kukuh. Akal ni cuma nak ikut hujah Quran itu. Itulah pemahaman kita sunnah wal jamaah. Yang kita berhenti keempat. Wallahu a'lam. Jadi kalau soalan insya-Allah boleh soalan yang ringkas. Insya-Allah kalau yang boleh saya jawab, saya jawab. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam saya catat sikit lah kan. Kalau macam saya sebut tulis ini, Allah itu kekal kan. Iaitu adanya Allah kerana adanya alam ini. Baharunya alam ini lah. Lepas tu Allah sedia khidam, iaitu adanya alam ini. Allah tidak bersifat baharu. Yakni baharu ini lemah. Apa tu yang satu lagi, Allah mesti ada, iaitu wajibul wujud. Boleh ke Ustaz kalau yang macam kefahaman untuk saya lah. Ya. InsyaAllah lepas dah apabila kita ni yakin Allah ada kerana adanya alam. Kerana Allah buat. Kerana alam ni tak boleh jadi sendiri. Mesti Allah buat. Buat tu mesti ada sifat qudrah, iradah, ilmu. Maka qudrah, iradah, ilmu mesti ada kepada Allah yang bersifat dengan wujud. Maka Allah lah yang buat alam, mesti Allah ada. Alam tak boleh jadi sendiri. Pegang betul-betul. InsyaAllah lepas fardu ain. Allah sedia. Kalau baharu, tentu lemah. Kalau lemah, tidak ada alam. Maka alam ni ada. Tentu Allah sedia. Ya? Nota ni boleh terima lah. Boleh terima. Cuma kita faham untuk kita. Kalau nak bagi faham untuk orang, kita buat ayat susun sikit. Gitu. Macam mana? Allah sedia. Dalilnya ada alam. Macam mana ke dalil alam ni? Kalaulah baru, tu lemah makhluk. Kalau lemah tidak ada alam, maka mustahil Ta'ala itu tak apa dah. Maknanya itu untuk keyakinan, kefahaman kita. Itulah maksud saya. Untuk Allah lepaslah fardu ain, tanggungjawab. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, Abida. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'mati Islam wa huma min a'zami wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa